Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan menyambung lagi sirah para rasul. Kita menggunakan pakai kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita berhenti bulan lepas dalam peristiwa dalam bab setelah daripada mana umat Nabi Saleh mereka bunuh unta tu, mereka kena bala 9 orang tu. Kemudian kaum Nabi Saleh itu wajah mereka bertukar jadi warna lain kan, kuning, merah dan hitam selama 3 hari tu. Kemudian mereka duduk menantikan bala. Kita sembang yang tu hari tu. So malam ni kita sambunglah peristiwa bala yang akan sampai itu, kemudian peristiwa sesudahnya. Dan kita selesailah kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam. Baik. Saya ambil daripada muka surat 155 ketika matahari terbit tu. Ketika matahari terbit, yakni hari Ahad, sebab mereka melakukan pembunuhan tu hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ada 3 hari yang dikatakan, yang dijanjikan tu, yang wajah mereka bertukar tu. Yang Nabi Allah Saleh kata, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, bergembiralah, berehatlah di rumah kamu 3 hari. So Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad hari bala tu nak sampai. So kita berhenti yang tu bulan lepas. Malam ni kita masuk yang hari Ahad tu. Baik. Ketika matahari terbit, yakni hari Ahad, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Saleh, terdengar suara yang amat kuat dari langit dan gempa yang sangat dahsyat dari bawah mereka. Dia jadi 2, atas dan bawah. Kalau tuan-tuan ingat, kita bincang tentang kaum Nabi Hud dulu pun datang bala juga, iaitu sejuk dan panas datang serentak, angin tu. Yang ni pun dia main 2 juga, atas dan bawah. Kebanyakan bala ni dia bersifat macam tu lah. Dia main kiri dan kanan, dia kapit terus. Unsur hujung dan hujung, panas dan sejuk main sekaligus. Sebab tu ada neraka yang yang dibuat sejuk, siksaan. Neraka ni ada satu neraka tu, neraka yang sejuk. Baik. Maka terdengar gempa, suara yang amat kuat dari langit, ra'dun, guruh ataupun satu pekikan yang sangat kuat, dan gempa yang sangat dahsyat daripada bawah mereka, atas dan bawah, sehingga nyawa-nyawa mereka melayang. Yang tertinggal hanyalah tubuh-tubuh kaum Samud bergelimpangan dan tidak bernyawa. Kalau hari ini kita kaji di sudut moden, mungkin kita boleh katakan apa yang datang menimpa mereka itu adalah lebih kurang macam sound wave, ataupun lebih kurang macam itulah, pekikan suara yang sangat kuat yang memecahkan, bukan kata genang telinga, sampai ke paru-paru dan jantung lah, pecah. Terlalu kuat bunyi dia. Baik. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Tak ada nak lari main satu bunyi yang sangat kuat. Dulu ada jet, pesawat komersial dia pakai enjin jet, Concorde. Concorde ni buatan Perancis dan British, tak silap saya kan, gabungan antara keduanya, yang akhirnya ditamatkan perkhidmatan Concorde sebab beberapa kes. Tapi ada beberapa negara yang tak bagi Concorde lalu kan, sebab dia ada supersonic boom tu yang terlalu kuat bunyi dia tu, boleh memecahkan cermin-cermin dan sebagainya. Itu baru ciptaan manusia. Bagaimana dengan sound wave yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni? Kalau kita buka kitab-kitab yang lama ni, dia kata pekikan malaikat lah kan, suara malaikat. Tapi kalau Ibn Kathir punya manhaj, selagi mana tidak ada dalil yang khusus menyebut nama malaikat itu, dia tak sebut. Cuma dia akan bagi tahu lah, ada setengah pendapat kata itu adalah suara Jibril dan sebagainya. Itu kita dah baca dah penulisan kitab Imam Ibn Kathir ni daripada bab Nabi Adam. Kita dah boleh nampak dah manhaj penulisan Imam Ibn Kathir ni. Baik.
Baik, kemudian suasana bila dah jadi macam tu tuan-tuan ni, orang kata, orang Melayu kata bahasa mudah dia mati kerah. Mati kerah tak ada lari mana, bunyi lagu punya kuat tak tahu nak habaq, relai habis ni, tapi tubuh di luar ni elok, dalam hancur. Tuan-tuan boleh bayang penderitaan yang dia bertanggung. Kalau kita boleh pergi melawat kawasan tu selepas pasca benda tu, kita akan nampak tubuh elok, tetapi di dalamnya hancur. Pasal dia memecahkan organ dalaman. Luar okey. Benda ni pelik tak? Tak pelik. Kalau kita goreng nugget, api kuat sangat, luar dia masak dulu, dalam tak masak. Kita masak kena buka api slow. Lagu tu lah. Maksudnya luar elok, dalam hancur. No? Baik. Suasana menjadi hening dan beku. Semuanya telah menjadi bangkai. Tidak ada roh dalam tubuh mereka. Tak ada roh dah habis, jadi bangkai-bangkai belakang dah. Kalau kita pergi pasca banjir ke, pasca tsunami ke, pasca ribut taufan, mati bergelimpangan ni, kita nampak langgar runtuh dengan pecah kepala apa semua ni. Ni tak, ni nampak sebujur, tapi di dalamnya hancur belakang. Maknanya itu sound wave, kekuatan dia tu, dia boleh menghancurkan benda di dalam. Baik. Tidak ada roh dalam tubuh mereka. Para ulama menyatakan bahawa tidak ada seorang pun yang tertinggal dari kalangan kaum Samud. Cerita ni menarik ke ni. Tak ada siapa pun yang tertinggal, melainkan seorang lelaki maupun perempuan, kecuali seorang hamba perempuan. Ada seorang tertinggal, tak mati. Ada seorang. Tapi kita akan tengok perbincangan hadis ni panjang. Ada kata laki, ada kata perempuan. Itulah perbezaan riwayat, itu biasa. Cuba kita tengok pendapat yang pertama dulu, kata yang tertinggal, tapi yang mutawatir dia, satu riwayat kata tinggal seorang, satu riwayat lagi pun kata tinggal seorang. Itu mutawatir, dia kata setuju seorang tinggal tak mati. Tetapi yang berbeza dia adalah satu kata laki, satu kata perempuan. Itu biasa. Kita hormatlah kedua-duanya selagi dia tidak berselisih dengan akidah. Kita hormatlah, di sudut sirah tak ada masalah. Baik. So hamba perempuan itu namanya Kalbah binti As-Salqi. Kalbah binti As-Salqi. Dia juga dipanggil dengan sebutan Az-Zari'ah. Dia ialah seorang wanita kafir yang sangat memusuhi Nabi Saleh AS. Tapi kita quote kat atas tu, dia kata apa? Siapa Kalbah ni ataupun Az-Zari'ah ni, siapa dia? Seorang hamba perempuan. Dia ni antara orang-orang yang benci Nabi Saleh, dia paling benci. Sedangkan dia bukan kelompok bangsawan, dia bukan kelompok mustakbirin, golongan atasan yang duk fight, yang duk berdebat, yang duk berhujah dengan Nabi Saleh ni, bukan. Saya fikir ini kita boleh ambil ibrah dia. Dia ialah satu orang perempuan hamba yang, tuan-tuan, zaman ini kalau kita hamba, kita tidak terlibat di dalam percaturan politik ke ekonomi ke apa, kita cuma follow je. Itu hamba zaman dulu. Saya rasa akan datang pun begitulah. Hamba dia tak terikat dengan semua tu. Pasal dia adalah milik tuan dia. Kalau kalau di Eropah, antara tokoh yang lawan hamba ni antaranya macam Presiden Amerika dulu tu lah, yang ada janggut tu kan, apa, Lincoln dan sebagainya, antara duk lawan hamba ni. Islam menghapuskan hamba sikit sampai tak ada hamba. Tetapi hukum hamba itu tak terangkat lagi. One day kalau jadi pula perang yang melibatkan berlakunya hamba, hukum tentang hamba itu masih ada. Cuma sekarang ni hamba tu tak ada dah. Cuma hukum dia belum terangkat. Baik. Maka tuan-tuan, pagi tadi ibu saya sembang dengan seorang sahabat tentang hamba ni. Dia tanya saya, macam mana kalau zaman sekarang ni, kalau ada hamba balik, kita kata hukum hak lama pakai, yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aydihim tu, yang menjaga kemaluan mereka melainkan kepada pasangan mereka dan juga hamba-hamba mereka tu pakai. Tapi bukan tukang gaji. Kita tak boleh qiyas hayat tu kepada tukang gaji. Hang tukang gaji aku bayar gaji hang, aku boleh mendatangi hang dalam keadaan tak berdosa. Tak boleh. Tukang gaji bukan hamba. Hamba ni konteks dia luas lagi lah, tahanan perang dan sebagainya. Sekarang semacam saya kata tadi, hamba tak ada dah. Tapi kalau one day berlaku balik satu situasi yang menyebabkan wujudnya hamba, macam peperangan dan sebagainya, yes, hukum tu masih ada. Baik. Tapi ulama akan bincang lah berdasarkan zaman kan. Tak apa.
Cerita dia perempuan ni, kalbah ni dia hamba. Yang ni yang orang Melayu kata lebih sudu daripada kuah, lebih lajak daripada laju. Ni. Nak kata akar umbi pun bukan, bawah pada tu lagi. Dia lebih pada tu lagi. Orang lain nak lawan ni pun tak suka dah kat Nabi Soleh, lawan dah kat Nabi Soleh. Tapi dia punya pemusuhan, kebencian dia hadap Nabi Soleh ni benci juga, tapi tak sampai level kalbah ni. Kalbah ni duduk di pelosok kampung, mungkin Nabi Soleh pun tak kenal dia, tapi dia punya marah kat Nabi Soleh ni lebih daripada orang yang berhadapan dengan Nabi Soleh. Kalau kita nak pasang dengan realiti di Malaysia, silakan lah, tapi saya rasa sama lah. Kadang-kadang yang tak pernah kenal, yang duduk di corok-corok mana, tak pernah berjumpa pun, dia punya meluat tu, dia punya pangkah seseorang tu, ya Allah, susah hati kita dengar. Tak pernah jumpa pun. Saya pernah jumpa satu orang tua dulu tuan-tuan. Saya harap ni bukan politik, tapi orang tu pun dah meninggal dah. Apa nama, Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Saya jumpa, bukan saya jumpa beliau, bukan saya jumpa arwah, saya jumpa satu orang tua tu, imam. Memang imam. Di satu kampung, tak mau sebut di mana. Sembang dengan dia habis sembahyang ni. Dia marah kat Tok Guru dia marah sungguh-sungguh. Ni bukan zaman sekarang. Ni saya cerita ni latar dia tahun 2006 plus minus. Cara dia marah tu aku kenal lah, bohong lah, marah sungguh-sungguh lah. Dia ni kira orang kerih ni, tak apalah, belah mana pun saya tak kisah. Cuma saya nak bagi tahu sampai kita susah hati. Allahu Akbar, pasal apa hang marah sangat kat Tok Guru ni? Kan? Marah dia ni bukan marah biasa. Kita pun berkawan dengan kawan-kawan UMNO ni pun ramai zaman tu, tak ada lah marah betul tu. Dia marah sungguh-sungguh kan. Saya rasa susah hati. Allah, pak cik ni dengan serban, dengan semayang elok, baca sedap. Yang ni yang takut sikit ni tuan. Rupanya duk ada dah. Jenis ni duk ada zaman Nabi Soleh lagi. Hak lebih sudu pada kuah, lebih lajak pada laju ni. Dia tak kenal pun, dia tak bisa jumpa pun, dia duk baca kat lebih kurang utusan bertahanan sikit-sikit TV 1, TV 2 ni, dan dia pun maki supaya lebih pada kenal lagi ni. Kadang-kadang kerajaan pun tak kata kat arwah sampai teruk tu, dia kata teruk pada tu. Yang ni kita takut. Rupanya benda tu ada dah zaman Nabi Soleh. Kalbah ni duduk pelosok mana, hamba pun tak ada kena-mengena pun, dia pun nak meluatkan Nabi Soleh, dan dia meluat lebih pada orang ni. Bukan saya kata, Imam Ibn Katsir kata yang paling memusuhi Nabi Soleh. Jadi Tuhan nak tunjuk dekat dia apa jadi ni. Tuhan nak tunjuk dekat dia apa? Bila semua pakat mati belakang, maka dia seorang tak mati. Setelah menyaksikan azab yang menimpa mereka, maknanya dia tengok depan mata dia, Tuhan tutup telinga dia, Allah Ta'ala alam lah, tutup lah saya rasa. Sebab dia tak dengar, ataupun mungkin kedengaran sound wave itu tak menjejaskan organ dia. Itu bukan karomah dia, itu istidraj. Tuhan menyelamatkan dia untuk dia sakit lagi teruk sekali lagi. Tuhan menyelamatkan dia sekarang untuk dia sakit lagi teruk sekali lagi. Tekanan yang dia tanggung. Sebab dia dah tanggung dah tekanan 3 hari pressure muka bertukang tu. Pressure yang kedua, Tuhan hidangkan di hadapan muka dia, semua mati. Semua mati. Tinggal dia seorang. Dan dia menyaksikan kematian yang sangat dahsyat tersebut. Out of nowhere, tak nampak. Bunyi kata mati habis, bergerak habis. Dia seorang-seorang dia. Tuan-tuan, bagi saya, bagi kita, itu pun azab juga. Psikologi juga. Yang tadi Tuhan lihat sebelum 3 hari sebelum tu, Tuhan bagi mereka rasa takut, muka berubah warna. Kali ni pula bakat mati, selesai dah perjuangan mereka ni. Mati memang yang orang kata takutlah mati ni. Tapi kalau ikut kita tak boleh takut mati. Tapi hati ni mesti ada rasa juga takut tu. Tapi nikmat mati adalah putus kita dengan dunia ni, selesai dah. Esok ni orang nak hadap apa pun, kita selesai dah, rehat dah di kubur ni. Apa nak hadap segala darurat baru ni pakai, aku tak ada dah, aku lega habis dah, selesai dah. Satu nikmat kematian tuan-tuan, kita rehat. Selalu kan bila kita dengar ceramah-ceramah kematian ni, kita rasa takut nak mati. Tapi kalau kita baca hadis-hadis kematian yang kesudahan baik, husnul khatimah, kita rasa macam nak mati. Sebab seronok kat mana? Rehat. Kita rehat. Kalaulah kita tuan-tuan, katakanlah hidup kita ni kita tak tahu nak mati bila. Kita katalah mungkin umur kita ada lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita katalah 5 tahun average. Katalah. Kita tak tahu. Mungkin esok lusa kan. Tapi kita dah spend hidup kita 40 tahun dah. Mungkin baki tinggal lagi lah 5-6 tahun ni. Tak berbaloi untuk kita gunakan 5 tahun ni untuk berbalah, cari musuh baru, bertengkar dengan orang, tambah musuh, menipu orang.
tak berbaloi. Kalaulah kita boleh tahan saja 5 tahun ni sahat saja untuk kita rehat terus. Rehat ni rehat terus. Terus bahasa utara tu. Nak abang kata terus. Rehat di kubur, rehatlah di akhirat. Senang cerita. Lega di kubur, tahu dah syurga menanti. Hadis kita baca sebelum ni kan dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah juga riwayat, di dalam Sahih Imam Muslim juga sebut hadis daripada Buraidah bin Azib yang Nabi cerita panjang tu, saya cerita sikit bulan lepas. Kan? Yang kalau kata roh tu beriman sebelum dia mati tu, malaikat rahmat turun buat majlis keliling dia, sayup mata memandang. Saya cerita dah bulan lepas kan. Kalau masa tu pun tuan-tuan kita dah rasa macam alhamdulillah tenang dah aku. Masa tu tuan-tuan, kalau kita rasa macam apalah, kematian adalah satu kesudahan dan istirahat. Malaikat mai, malaikat mukmin panggil kita keluar, roh tu keluar macam ayak keluar daripada muncung botol. Hadis sebut keluar. Ya, kita pun naik atas, Allah Taala kata masukkan dia balik, amalan dia bubuh dekat aliyin, turun di bawah, malaikat tanya soalan dia jawab terus. Mai seorang teman handsome teman dia, kubur dibuka lapang, dibuka macam skrin LCD tu. Ya, tak LCD dah tapi dibuka lagu bayangan bagi Tuhan bagi dia tengok dalam kubur duk nampak dah. Nanti tempat duduk dekat situ. Itu dah tempat minum air. Sana rumah dah. Nampak dah. Maka duduk tu duduk menanti, rehatlah dia. Katakanlah dia nak mati lagi setahun. Setahun ni dia sabar saatnya. Dia nak rehat terus. Rehat ni terus bermakna barzah rehat, mahsyar rehat, mizan rehat, sirat rehat, syurga terus. Nak sabar setahun dua ya. Tu kadang-kadang orang yang depa ni hati depa berpaut kepada Allah Taala, depa tak heran dah orang nak kata lah, orang nak fitnah aku fitnah lah, orang nak ajak bermusuh aku suruh tangan. Orang kata kat aku balas senyuman. Pasal apa? Biar. Aku nak sabar setahun dua, beralah biar. Orang kata bodoh-bodoh bila. Nak rehat lama di sana esok. Oh, tu nikmat kematian tuan-tuan. Bila kita duk baca hadis-hadis yang kesudahan yang baik ni, kita rasa macam nak mati. Tapi bila kita baca hadis-hadis yang takut ni, kita jadi Allah, tak berani ya dengar ulat dalam kubur lah apa ni kan seraya kita kan. Tapi mungkin kita boleh ubah satu pendekatan lain pula, kita cerita hak seronok pula. Ya, tapi jangan sampai kita nak mati sampai tak mau kerja, kena kerja lah. Kerja pun ibadah. Kan? Tapi nak bagi tahu, kalaulah kita sabar asal tahanlah kat dunia nak kena apa pun setahun dua lagi ya. Lepas tu kita mati, tidur lah tuan-tuan. Tidur terus. Lapang dah. Lega, kita dah buat kerja penat habis dah. Masuk kubur, rehat. Tenang, ada member seorang handsome teman kita. Hadis sebut bukan saya sebut. Ya, apa nama ni? Hasanul wajah. Wajah yang cantik. Ya, teman kita, rehat. Tapi kalau atas dunia kita tak selesai, teruk dah kena kerja pun teruk, kena hantam pun teruk, gaduh pun teruk, masuk kubur kena hantam lagi teruk, kena tribal lagi teruk. Allah, tak rehat kita. Di kubur kena, terang-terang di akhirat kena, neraka lagi nak kena. Dunia kena, kubur kena, neraka kena. Tak padan tuan. Ni dunia sabar sat, beralah sat. Ya, beralah sat, kendok sat orang kata kan. Kubur rehat, syurga rehat. Yang tu yang kita nak. Ya? Maknanya hak depa ni selesai pekat mati bedah ni. Ya? Datang perempuan ni dia tak mati, maknanya perjuangan dia tak selesai lagi. No? Dia tengok depan mata dia pakat mati semua orang keliling dia mayat belakang ni. Nah, apa dia rasa? Tapi yang menarik dia Allah Taala buat, ironi dia, apa jadi? Segera dia berangkat menuju ke satu perkampungan di Arab. Ya? Di sana dia mendatangi beberapa orang yang masih hidup. Kampung lain tak kenal lah. Kampung yang Nabi lain ke apa ke tak kenal. Dia keluar pergi perkampungan orang lain, jumpa orang hidup. Maka dia sampai kampung orang tu, dia cerita apa yang dia saksikan. Itu ironi. Orang yang paling memusuhi dakwah, tiba-tiba dia yang melakukan dakwah tanpa dia rela, tanpa dia sedar. Betul tak tuan-tuan? Sebab bila dia pergi cerita lagi tu dekat orang, bermaksud indirectly dia dakwah lah. Tapi bukan niat dia lah. Dia beritahu, hampa nak tahu tak kampung ku habis mati ni, kami lawan soleh, kami pergi bunuh entah dia. Hei, bukan jangan dia buat main lah, Tuhan dia betul, mati habis. Secara tak langsung dia pemberi peringatan. Benda yang paling dia tak mau buat, benda yang paling dia tak suka, akhirnya dia kena buat benda tu. Sebab tu berpada-pada dalam membenci. Barangkali satu hari kita memerlukan orang tu. Berpada-pada dalam bermusuh. Barangkali satu hari nanti kita akan berkawan dengan orang tu.
Berlaku depan mata kita politik. Lompat sana lompat sini, musuh kawan dan sebagainya. Kita lumrah, tak tahulah. Tapi saya merasakan kalau nak pilihan raya pula ni kena buat satu undang-undang dulu. Buat satu undang-undang anti lompat parti. Baru boleh buat pilihan raya. Kalau tidak dia buat serupa tu lah, orang lompat balik serupa tu juga, tak selesai juga. Buat tu dulu baru buat pilihan raya. Tidak sama ya tuan-tuan. Siapa menang pun dia lompat tu. Tak tahulah. Dalam tak mau politik juga. Bukan politik ni pembelajaran. Bukan politik parti tak apa kot, no. Baik, saya sambunglah. Baik. Maka benda yang paling dia tak mau buat, dia buat. Dia pergi habaq-habaq kat depa tu semua. Maka dia pergi minta air. Sebut lalu ni kan, ada tak? Lalu dia meminta air. Maknanya dia tak tahu nak habaq lah. Panik sungguh dah. Tak ada malu, tak ada apa, penat, letih. Dia sampai kampung orang cerita corak ni. Sampai ada air dah. Lagu tu. Tuan-tuan boleh bayang tak situasi perempuan ni masa tu? Lagu mana dia keadaan dia ni? Dia seorang gila. Dia pergi kampung orang Corok tiba hantar ni. Bukan hantar lah, cerita ni kami jadi sekian ni. Penat cerita ni dengan lari letih, dengan keliling dia mayat tadi tu. Habis cerita dah, dia kata ada air tak? Minta air nak minum. Sampai tahu tu. Lalu dia pun meminumnya dan dia terus mati. Habis minum, mati. Tuhan ambil nyawa dia masa tu. Selesai dah. Ironi dia, Tuhan buat bagi apa? Benda yang meluat sangat, akhirnya benda tu hang buat. Hang tak suka Nabi Soleh sangat, akhirnya hang lah yang bawa pergi cerita ke kampung orang lain kebenaran Nabi Soleh tu. Dah sampai cerita tu, hang pun matilah. Oh tuan-tuan, ini dia. Kalbah binti Asalqi, satu orang hamba yang paling musuh Nabi Soleh. Sedangkan Nabi Soleh tak kenal dia pun. Tak heran. Dia tu bukan somebody pun. Tapi dia duduk dicorok-corok golongan hamba ni, dia lah paling kuat memusuhi Nabi Soleh. Akhirnya itu kesudahan dia. Oleh pakat selesai belakang dah, dia tak selesai lagi. Takut yang tu tuan-tuan. Berbalik dari cerita tu imam tadi tu. Saya takut hak yang duduk di atas ni dah berdamai dah kan. Salam-salam aku dah, arwah Tok Guru pun dah tak ada dah. Dia sempat salam berdamai semua dah. Dia tak tahu sudah tak sudah lagi macam mana tu. Dia mengatakan kok jauh tak kenal tu. Yang tu kita takut. Sama jugalah dengan ulama-ulama dulu pun. Kadang-kadang kita merendahkan ulama dulu ke, mengatakan dengan tujuan nak merendah, mempelekeh kan, kita risau pasal kita tak ada hujah. Saya teringat apakah ceramah Al-Fadil Ustaz Zahir Idrus kan, dia katakan ulama sama ulama tak apa, depa berhujah, depa fight sama-sama, depa pun dia ni mujtahid, dia ada hujah dia pun ada hujah dia. Kalau mati esok katalah, let's say kalau ditanya pun at least dia ada hujah. Kalau dia betul 2 pahala, dia salah 1 pahala. Kita yang mai kemudian tak ada hujah ni, pakat tumpang sekaki kata sedap-sedap ni, apa hujah kita ni? Itu kita takut baik. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Samud. Baik. Itu riwayat yang pertama yang kata yang tinggal seorang tu perempuan. Kita nak ambil riwayat kedua pula yang kata lelaki. Imam Ahmad berkata, bila Imam Ahmad berkata bermaksud Imam Ahmad riwayat di dalam Musnad Ahmad. Tapi ada zawaid Imam Ahmad itu, riwayat-riwayat dalam Musnad Ahmad itu anak dia nama Abdullah yang riwayat tu, tak apalah, itu teknikal saja untuk orang nota tambahan. Abdul Razak memberitahu kami dari Muammar, memberitahu kami Abdullah bin Osman bin Kaisan memberitahu kami dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Jabir bin Abdullah cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di Al-Hijr. Ni Jabir cerita ketika Nabi duduk berjalan dekat Al-Hijr, tempat lama kaum Nabi Soleh ni. Nabi kata, janganlah kamu bertanya tentang tanda-tanda, yakni bukti kebenaran kenabian. Bertanya ni dia terjemah bertanya, tapi bahasa kita Arab ni dia kata apa tas'al lah, tapi tas'al ni bukan tanya saja. Dia macam minta request. Jangan kamu request tanda-tanda bukti kebenaran kenabian. Itu maknanya tu. Bila dia terjemah bertanya ni, kita takut kita salah faham, kita tanya, asking. Dia bukan asking, dia request. Dia contoh bahasa Inggeris sedap sikit nak bagi contoh dia. Biasa dia bukan ask, dia request.
Baik. Macam kita belajar bahasa Arab lah. Dia ada amar, memang ada amar, tapi ada amar amar nahi pun ada. Ada amar du'aiyah pun ada. Amar du'aiyah ni perintah, tapi perintah bersifat doa. Macam apa contoh tuan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. La tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau beralihkan hati kami. Perintah, tapi bukan perintah kita pergi perintah Tuhan. Dia panggil itu la du'aiyah. Perintah yang bersifat minta doa, rendah. Ada perintah yang bersifat nahi, nafi. Ada yang nahi, iaitu larang. La taqrabuz zina. Ada kan? Ada la ataupun perintah la ni yang bersifat nafi. Tidak. Kita kena jelas 3 jenis tidak tu. 3 jenis la tu. Tu kemah. Grammar Arab, grammar Inggeris kemah. Pasal dia ada penjelasan untuk setiap satu perkataan tu. Maaf sebut, meskipun kita Melayu tetapi kosakata kita kurang lagi. Tapi tuan-tuan, saya rasalah sekadar pemerhatian budak muda ni, kosakata yang bersifat lorat ni tak kurang. Kosakata yang bersifat baku ni kurang. Saya bagi contoh. Dalam bahasa-bahasa lorat ini, kita ada banyak perkataan yang unexplainable, yang tak boleh di-explain oleh bahasa baku. Contoh jatuh. Bahasa baku jatuh lah, jatuh ke depan, jatuh ke belakang, tak puas. Tapi tuan-tuan buka Kedah, tuan-tuan buka Penang, sebut tomoh, orang tahu dah, tomoh itu ke depan. Sebut tunggin, tuan-tuan tahu tak tunggin ke mana? Tunggin ke belakang. Itu bahasa kita. Bahasa lorat ni, bagi saya kosakata lorat ni lagi luas daripada kosakata baku. Tambah sekarang baku depa ditambah di dewan bahasa, tapi dia semua dia ambil balik perkataan Inggeris kan, dia tukar kan. Teknologi, television. Jadi lagi tak puas nak cerita kan. Tapi bahasa Arab ni dia banyak perkataan. Baik. Maka Nabi kata, jangan kamu minta tanda-tanda bukti kenabian. Bukan minta, minta nak tengok. Request lah, senang bang, saya terjemah kata request. Kerana hal itu sudah pernah ditanyakan atau diminta, had been requested, telah di-request oleh kaum Nabi Saleh. Dan unta betina muncul dan kembali ke celah batu ini. Nabi tunjuk batu tu. Kita tak tahu batu tu di mana, tapi ada batu tu. Kan? Maknanya Nabi cerita kat para sahabat, hampa jangan duk minta sangat bukti-bukti kenabian. Jangan duk excited sangat nak tengok. Nabi tunjuk, alhamdulillah. Nabi tak tunjuk, jangan duk minta nak tengok sangat. Sebab Nabi bimbang orang akan takjub dengan Islam hanya kerana benda miracle. Hanya kerana ayat boleh keluar daripada jari Nabi. Hanya kerana bila Nabi cakap sekian-sekian jadi. Memang jadi, Nabi ada mukjizat. Tetapi jangan harapkan yang tu saja. Sebab kalau kita mengharapkan yang tu saja, one day bila benda tu tak ada, kita akan habis. Sebab tu sahabat berjuang dalam perang Badar. Sahabat tak kata kat Nabi, ya Rasulullah, kita minta Allah Ta'ala turun kat kita satu super saya ke apa semua. Tak ada, tak suruh berjuang macam biasa. Cuma Tuhan turunkan juga bantuan. Kita buka hadis-hadis tentang perang Badar dalam Sahih Bukhari, sebut cerita banyak. Sahabat kata, kami talar pedang ya, putih tengkok orang tu. Bukan kami yang bunuh, malaikat yang bunuh. Kami cuma acu je. Acu putih. Hadis sahih. Tapi dia pun bukan minta peringkat awal, dia pun usaha dulu. Tuhan nak bagi kemudian. Sebab tu kalau kita selidik hadis, banyak mukjizat itu yang lebih banyak sahabat tengok daripada orang kafir tengok. Sebab Nabi tak mau orang terima Islam hanya kerana mukjizat. Sebab tu lepas peristiwa Isra Mi'raj, Abu Lahab Abu Jahal yang tanya Nabi kan, angkat kaki kanan Muhammad, Nabi angkat. Angkat kaki kiri pula, Nabi angkat, jatuhlah, mana boleh angkat dua-dua. Maka kata Abu Jahal, macam mana hang kata api naik langit, angkat kaki pun tak boleh. Boleh tak Tuhan nak apungkan Nabi masa tu juga? Boleh. Tapi kenapa Tuhan tak izinkan benda tu berlaku? Tak mau orang terima Nabi kerana boleh terbang dekat tu ya. Kalau kita terima Islam hanya kerana kita nak tengok miracle, kita cari mana ada tanda Allah Muhammad dekat dalam temikai ni saja. Ada, tapi jangan harap yang tu. Jadi kita dah harap yang tu. Saya bagi contoh mudah kat tuan-tuan. Kita jumpa temikai satu, kerak-kerak ada nama Allah dalam temikai. Ada jiran kita rumah sebelah lap,
Pak tak kira dah. Makanan semua habis PKP kita. Kita simpan timbikai tu kerana ada kalimah Allah. Ataupun kita nak bagi dia makan. Mana saja tuan-tuan. Bagi dia makan lah. Kan? Itu yang kita takut no. Takut kita jadi berlebih-lebihan dalam benda-benda miracle. No? Baik. Pernah jadi dah tuan-tuan, tapi lah ni alhamdulillah lah, bila dakwah banyak, ceramah banyak, orang dah boleh kontrol. Dulu tuan-tuan benda-benda miracle ni janganlah cerita dapat cincin daripada Nabi Khidir, naik atas gunung jumpa Nabi Khidir, main dekat dia sembang lah, jumpa dengan sekolah Nabi Soleh dah tuan-tuan kan, orang dulu-dulu kan. Dulu pun lah ni pun ada agak. Ya, macam-macam saya jumpa sendiri sembang kan, cerita kat saya. Saya cerita dekat sini kan. Dia kata Nabi Khidir main rumah dia setiap hari Khamis malam Jumaat, main rumah dia. Main naik harimau dia kata. Tu dia. Susah hati saya dengar. Sambil cerita ke sini sambil duduk geleng kepala ni, takut duduk nampak neraka syurga ni. Kata saya. Ya. Risau. Kita risau orang macam ni, no? Takut kita dimainkan. Kita minat kot tu, iblis dia akan main kita. Iblis pernah main Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Dia main merupai cahaya besar. Dia kata, "Ya Abdul Qadir, hari ini telah terangkat taklif daripada kamu. Tak payah semayang dah. Tuhan dah terima kamu." Syekh Abdul Qadir Jailani ambil pasyak lempak. Dia kata, "Bukan Tuhan, hang iblis. Mana ada Tuhan nak kata hari ni tak payah sembahyang dah." Tapi kalau seruan yang sama main kat kita pula memang duk ligan kot tu. Jenis duk pergi cari batu delima ni, kerih ni, orang ni kacau tuan-tuan. Jam kita. Pasal tu kena hati-hati dalam agama ni. Baik, Nabi kata, dia minta nak tengok bukti yang pelik-pelik, maka keluar unta daripada batu. Ya, unta ni cerita tadilah, cerita sebelum ni lah. Unta tu minum air 1 hari dan mereka minum 1 hari pula. Kemudian mereka menyembelihnya sehingga mereka ditimpa suara guntur kuat dari langit. Dengannya Allah Ta'ala membinasakan semua orang yang berada di bawah langit itu kecuali seorang sahaja. Ni hadis Imam Ahmad pula kata. Riwayat Imam Ahmad kata semua musnah tinggal seorang. Sama tak dengan hadis tadi? Sama. Tapi ada beza sikit. Kat mana yang beza dia? Yang beza dekat sini kata yang tinggal seorang tu laki. Abu Ruqhal nama dia. Dan sebab dia tertinggal seorang tu kerana apa? Kerana masa bala tu mai, dia duduk dalam lingkaran tanah haram. Ya. Setelah dia keluar dari tanah haram itu, terus dia timpa azab tu. Maksudnya azab tak sampai ke tanah haram. No? Dia keluar baru dia timpa azab tu. Maksudnya azab tu main dalam lingkungan tanah halal. Kenapa tadi tanah haram? Tanah haram ni bermaksud dia haram daripada api neraka. Tu tanah haram. Ya, sebabkan nanti tanah-tanah di dunia ni jadi bahan bakar api neraka. No? Baik. Hadis tersebut, hadis tadi ini sesuai dengan syarah Muslim dan tidak ada sedikit pun dari hadis itu yang terdapat di dalam kutubus sittah. Wallahu taala. Wallahu alam. Ini teknikal. Saya cerita bila. Kata Ibnu Katsir, hadis ni para perawi dia tadi yang saya baca tu, Imam Ahmad, Abdul Razak, Muammar, semua ni level depa ni level lah, status depa ni trusted person, siqah, dan kedudukan depa ni dah mencapai KPI, Key Performance Indicator. Imam Muslim. Maksudnya Imam Muslim ada letak satu level. Aku akan ambil hadis daripada orang-orang yang capai markah ni lah. Orang semua dah capai markah tu, tapi Imam Muslim tak ambil hadis depan ni. Mungkin tak ada jumpa dan sebagainya. Itu maksud Ibnu Katsir tu. Ya, itu maksud dia tu. Adakah hadis macam tu Ustaz? Berlambak. Hadis yang sahih yang sampai level KPI Imam Bukhari, Imam Muslim sampai. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim tak ambil bubuh. Mungkin tak sempat jumpa lagi dan sebagainya. Datang orang yang kemudian memasukkan. Siapa orang tu? Antaranya Al-Hakim. Dia memasukkan dalam apa? Benda tu disebut sebagai mustadrak. Mustadrakat. Mustadrak ni bermaksud kita yang himpunkan hadis yang level hadis tu standard Sahih Bukhari Muslim punya standard, grade dia. Tapi Sahih Bukhari Muslim tak buat masuk. Maka Al-Hakim buat masuk dalam mustadrakat. Mustadrak Al-Hakim. Tuan-tuan duk baca, tuan-tuan duk dengar ceramah, ustaz-ustaz dah sebut mustadrak tu yang ni. Al-Hakim antara yang buat. Tapi mustadrakat ni banyak, tapi yang terkenal Al-Hakim. Sama macam yang dia kata ni. Hadis ni sesuai dengan Muslim, tapi Imam Muslim tak mau masuk. Itu maksud je. Baik, saya sambung .
Abdul Razak berkata, Muammar pernah berkata, Ismail bin Umayyah memberitahuku bahawa Nabi pernah melewati kubur Abu Ruqayyah ni. Dia keluar daripada Mekah, kemudian dia mati di situ. Orang tanamlah di situ juga, sempadan Mekah. Tak tahulah kot tuan-tuan pergi Mekah esok jumpa. Dia mati di situ, orang tanam di situ juga. Dan kata Ismail bin Umayyah ni, dia kata Nabi pernah lalu kubur dia. Lalu Nabi tanya para sahabat, adakah kamu tahu siapakah yang ada dalam kubur ni? Saya tuan-tuan, kalaulah Tuhan bagi satu hari ni berangan besok kita manusia. Tuan kata, hang nak apa? Saya kata saya teringin nak tahu pemilik kubur seorang-seorang apa di pulau besar kan. Kadang-kadang kubur-kubur legend ni kan, kita pergi makan mi udang di apa? Tanjung Nawai. Apa? Tanjung Nawai tu. Mi udang. Dekat kat Tanjung Nawai tu kan. Tak sampai. Pulau Sayau kan ada kubur Tungku Kudi ni, semuanya kubur-kubur yang tanda kuning. Teringin nak tahu siapa lah dalam ni kan. Orang kata kan macam-macam hantu dan sebagainya kan. Teringin nak tahu yang tu kan. Nabi pun tanya sahabat, tahu tak siapa dalam kubur ni? Maka jawab para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi, ini adalah kubur Abu Ruqayyah. Inilah Abu Ruqayyah tu dalam hadis Imam Ahmad tadi. Hadis ni Ibnu Jarir riwayat, ni dalam Tabari, dalam tafsir Tabari. Hadis lain pula. Tapi dia ada sokongan lah, bermaksud betul lah Abu Ruqayyah tu. Ada dua hadis tentang Abu Ruqayyah. Hadis tentang apa nama ni, kalbah tadi tu satu hadis ya. Tapi yang mutawatir seorang. Nabi kata inilah kubur Abu Ruqayyah, salah seorang dari kaum Samud. Waktu dia berada di tanah haram, berkat kemuliaan tanah haram, terhalang daripada azab tu. Saya risau tuan-tuan, lah ni Covid tanah haram pun dia masuk. Kalau kita nak ambil pegangan yang syadid, yang keras, tuan-tuan, zaman kita ni tanah haram pun dia masuk. Tapi kita tak pilih pandangan tu lah. Bagi kita penyakit ni ada jawapan dia, ada penerangan kot cara lain. Tapi nak ambil iktibar untuk dia sendiri ni, kita risau lah. Zaman dulu bala nak mai kena azab kau Nabi Soleh pun tanah haram tak masuk. Allah masuk habis. Nampak zaman law lagi dahsyat. Zaman dulu mungkin depa sembelih untuk Allah. Zaman ni kita sembelih apa lagi? Macam-macam sembelih lah. Syariat, agama, apa sirah, apa banyak lagi kita sembelih kan. Kasih sayang kita sembelih habis lah ni. Sembelih lah arti kata tu lah. Baik. Maka bila dia keluar daripada tanah haram, dia ditimpa apa yang menimpa kaumnya. Maka dia dikuburkan di sini. Bersama-samanya ini ada dikuburkan bersamanya sebatang emas. Kemudian ada suatu kaum yang singgah di kubur itu. Ramai orang pergi ke kubur itu dengan membawa pedang masing-masing untuk mencari emas tersebut. Lalu mereka mengeluarkannya. Dia ada tak peduli dah hang siapa, yang penting emas tu. Ini apa nama pengajaran kita boleh ambil. Kita mati esok, tubuh kita tak tinggal apa dah. Harta benda kita orang nak berebut. Harta benda kita orang berebut. Kita tak ada apa dah, orang tak peduli dah. Orang pi orang tak peduli dah. Estetika sejarah ke apa ke, dia salah seorang yang paling lah mati, dia tak peduli dah. Mah tu kau ambil dulu. Jadi ini dalam tafsir Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari riwayat. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bukan kecil anak lah. Cuma hadis ni kata Abdul Razak, Abu Ruqayyah adalah Abu Saqif, nama lain dia lah. Hadis ini mursal di sisi kami. Mursal bermaksud dalam ramai-ramai tu ada terputus, tak tahu putih kat mana. Tapi depa sukat balik. Kawan ni dengan kawan ni pernah jumpa, kawan ni dengan kawan ni pernah jumpa, kawan ni tahun 60, kawan ni tahun 90. Jumpa kok celah mana? Tengah-tengah tu tak tahu siapa, terputus. Itu mursal. Bila mursal jadi dhaif lah. Jadi dhaif. Tapi dhaif untuk sirah boleh pakai, tak ada masalah. Baik. Sementara dari sisi yang lain yang berkaitan dengan masalah itu juga disebutkan dari jalan yang lain, sebagaimana diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ismail bin Umayyah, dari Bujair bin Abi Bujair menceritakan, Abdullah bin Umar menceritakan hadis yang sama lah. Tentang Nabi pernah sebut tentang ini. Ini siapa riwayat? Abdullah bin Umar. Ada yang sama. Saya baca yang bawah ni, saya nak cepat. Saya nak habiskan Nabi Soleh malam ni juga. Yang bawah tu dia kata apa?
Tanda-tanda dikuburkan bersamanya itu ialah sebilah batang emas. Jika kamu menggalinya, nescaya kamu akan mendapatkan emas itu. Ini hadis Abu Daud, Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud riwayat. Hadis yang sama, lebih kurang. Cuma yang ni Imam Abu Daud riwayat, yang ni Imam Ibn Jarir riwayat. Ini diambil pada sahabat yang lain, ini diambil pada Abdullah bin Umar, sahabat yang lain. Ini dikatakan apa? Ini dikatakan syawahid dalam ilmu hadis. Syawahid. Syawahid ni bermaksud hadis ni tak kuat. Hadis ni tak kuat. Saya bagi contoh hadis ni tak kuat. Tapi ada hadis lain, hadis ni pula yang lebih kurang konteks yang sama seimbang, kuat. Jadi dia jadi syawahid. Sahabat lain, syawahid. Okey. Kalaulah hadis ni saya bagi contoh Ni hadis. Siapa riwayat? Sayyidina Ali contoh. Anak buah Sayyidina Ali katalah Qatadah, dia pecah lagi, pecah 5-6 orang. Mai sampai ke Abu Daud. Dalam senarai ni ada seorang, 2-3 orang yang tak kuat, yang tak siqah. Maka dia jadi dhaif hadis ni. Tapi mai ikut jalur ni, mai turun Imam Bukhari. Cek balik seorang, semua siqah, semua trusted, sahih. Tapi ini mai Sayyidina Ali, ni pun mai Sayyidina Ali. Dia panggil apa ni? Mutaba'ah. Maksudnya kawan ni ada, dengan sebab kawan ni dia sokong kawan ni naik atas. Lagi tu. Walaupun hadis tadi dhaif, tapi dengan sebab kawan yang kuat sokong dia jadi hasan. Baik. Tapi hasan li ghairi, tak apalah. Bermaksud fleksibel. Itu point saya lah. Fleksibel, dia boleh naik. Baik, saya sambung teknikal sikit apa malam ni tuan-tuan, sambil-sambil kita dapat sirah, kita dapat ilmu hadis. Baik. Manusia datang beramai-ramai ke kuburnya dan mengeluarkan batang emas itu dari dalam kuburnya. Demikian menurut yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalan Muhammad bin Ishaq. Al-Mizzi mengatakan hadis itu berstatus hasan aziz. Hasan aziz. Aziz bermaksud hadis itu diriwayatkan dalam 2 tabaqat, 2 jalur. Okey, saya cuba bagi bahasa paling mudah nak faham. Hadis kita boleh bahagikan 2 jenis cara nak suka dia. Satu kuantiti, satu quality. Kuantiti dia ada mutawatir, aziz, gharib. Quality yang kita tuan duk dengar selalu tu, sahih, hasan, dhaif, palsu. Itu quality. Ni kuantiti. Kuantiti bermaksud lagi banyak periwayatan dia mutawatir. 2 jalan dia aziz. 1 jalan saja gharib. Adakah 1 jalan ni bermaksud hadis itu lemah? Belum tentu. Ada hadis gharib, seorang yang riwayat. Cek sahabat dia seorang je, turun 1 jalur je. Tapi dia sahih. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat tu. Terkenal hadis tu. Hadis tu di sudut kuantiti periwayatan seorang je, mufrad. Dia tafarrud, dia gharib lah senang abang. Tapi dia sahih. Itu teknikal dia. Tak apalah tuan-tuan. At least tuan-tuan tahulah. Bila tuan-tuan dengar radio nanti, dengar ceramah di YouTube, bukan dengar ustaz ceramah kata hadis ni mutawatir, bermaksud itu diulah di sudut kuantiti. Hadis ni sahih, diulah di sudut quality. Quantity based on berapa banyak periwayatan. Quality based on quality para perawi itu, siqah ke tak siqah. Baik. Saya sambung. Ibnu Katsir berkata hadis tersebut diriwayatkan sendirian oleh Bujair bin Al-Bujair, tidak dikenali selain dengan matan tersebut, dan tidak meriwayatkan darinya kecuali hanya Ismail bin Umayyah sahaja. Guru kami berpendapat mungkin hadis tersebut diragui akan kemarfu'annya selain dari perkataan Abdullah bin Umar dan temannya. Wallahu alam, namun termasuk dalam hadis mursal. Kok mana pun mursal, sebelumnya dan juga dalam hadis Jabir terdapat syahid. Tadi tu syawahid tu syahid lah dia punya ni dah. Syawahid tu jamak. Maka maknanya ada sokongan riwayat. Itu poin dia. Maknanya jadi teknikal banyak pula noh. Baik, saya pergi lagi. Kita tengok muka surat 158 tu. Saya ada masa lagi tak? Saya habis sampai iqamah kan 6 minit. Kita nak pergi perbincangan tentang mayat dalam kubur ni. Pasal ada hadis yang Ibnu Katsir terbawa ni. Ni perkara yang sama ni saya pilih ni tu. Perkara yang sama juga pernah dikatakan oleh Nabi
Iaitu baginda pernah berbicara kepada orang kafir yang terkubur di medan Badar, di perang Badar. Oh, penuh. Ada hadis sahih. Bila perang Badar berlaku, orang Islam menang, orang kafir mati bergelimpang duduk dikubur di sana tu, di medan Badar tu. Setelah 3 malam Nabi naik kuda ke unta seorang-seorang pi dekat kawasan kubur depa ni. Maka Nabi pi bercakap. Nabi berhenti menghadap kubur itu, sedang baginda berada di atas kenderaannya, seraya baginda bersabda, "Wahai penghuni kubur," kubur masal ni, mes kubur lah, "apakah kamu telah mendapat kebenaran apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Kerana sesungguhnya aku telah mendapat kebenaran apa yang dijanjikan oleh Tuhanku padaku." Nabi sebut, kubur siapa ni? Kubur Abu Jahal, kubur Umayyah bin Khalaf, kubur geng-geng musyrikin Mekah yang mati perang Badar. Nabi bercakap, "Betul tak Tuhan nampak betul ke dah? Hampa dapat dah syurga yang hampa duk kata tu dengan sebab berhala. Aku dapat janji Tuhanku betul, kami menang Badar." Nabi kata lagu tu depan dalam kubur. Kemudian Nabi mengatakan dengan lebih lanjut, "Seburuk-buruk keluarga kepada Nabi adalah kamu. Kamu telah mendustaiku." Nabi katalah. "Sementara orang lain membenarkan aku. Kamu usir aku, sedang orang lain memberi perlindungan kepadaku. Kamu memerangiku, sedang orang lain menolongku. Dengan demikian seburuk-buruk keluarga." Keluarga bermaksud kawasan geng-geng orang Mekah yang ada keturunan lebih kurang Nabi, kaum Mekah lah senang abang, Quraisy. Seburuk-buruk kaum terhadap Nabi adalah kamu. Hampa lah orang. Patutnya hampa bela aku, hampa lawan aku. Patutnya hampa lindung aku, hampa usir aku. Orang lain yang tolong. Nabi kata kat mereka, siapa ni? Dalam kubur ni, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, semua ni. Dan Nabi kata lagu tu, Sayyidina Umar duduk belakang. Sayyidina Umar dengar. Hai, Nabi duduk cakap dengan siapa? Kan cakap dengan mereka dalam kubur ni kan. Maka Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, adakah engkau berbicara dengan orang yang sudah jadi bangkai?" Sayyidina Umar tanya, "Nabi cakap dengan mereka ke? Jadi bangkai belakang dah. Boleh bercakap ke dengan mereka?" Nabi kata, Sayyidina Umar tanya lagu tu. Maka Nabi jawab, "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, kamu tidak lebih mendengar apa yang aku katakan itu daripada mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Nabi kata, "Depa dengar more clear, ataupun clearer than you. Depa dengar lebih jelas daripada kamu dengar suara aku ni. Hampa dengar aku cakap, depa ni dengar lagi jelas daripada aku cakap, daripada hampa dengar." Maksudnya orang kubur boleh dengar ke kata-kata kita? Sebelum saya nak pergi yang Nabi SAW ni, datang berbincangan, adakah orang-orang dalam kubur hal yasma', adakah mereka mendengar kalam orang-orang yang hidup atas dunia? Ada hadis yang sahih yang Nabi kata, kita akan dengar, kita dalam kubur, kita akan dengar geseran tapak kasut orang yang di atas dunia. Ada hadis. Saya buka. Hadis tu sahih. Ulama bincang bab tu. Baik. Bincang tentang bunyi kasut. Kita dapat dengar bunyi kasut. Tapi ada ulama yang menolak. Dia kata orang kubur tak dengar. Habis tu hadis yang bunyi kasut tu sahih. Ya, orang kubur cuma dengar bunyi kasutnya, bukan bunyi suara orang. Yang tolak kata aku tu. Tapi orang yang sokong kata dengar. Dia apa pakai hadis ni? Dia kata ni Nabi cakap orang dengar. Dia berkata balik, ini khusus untuk Nabi ya. Tapi ada hadis yang lain lagi kita baca nah. Baik. Yang ni. Hal yash'aru al-mayt biman yazuruhu wa man yusallimu alaih. Adakah orang yang mati itu dalam kubur dia menyedari dan mengetahui siapa yang mai ziarah dia dan bagi salam kat dia? Untuk persoalan ini kata penulis ni, apa nama ni, bima rawa an Abi Hurairah radhiyallahu an, ada satu hadis dari Abu Hurairah yang bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi berkata, ma min rajulin yamurru biqabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi. Kata Nabi,
Tak ada seorang lelaki pun yang atas dunia ni dia melintasi satu kubur seorang lelaki, maksud perempuan sekali lah, yang dia kenal orang tu, dia bagi salam, melainkan orang yang dalam kubur tu kenal dia, cam dia, dan akan jawab salam dia. Waradda alaih, jawab salam dia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan oleh Khatib Baghdadi disebut. Baik. Itu yang mengukuhkan hujah daripada dengar dan daripada jawab salam. Ada hadis yang lain juga kata Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir fa kana qailuhum yaqul assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiyah akhrajahu Muslim fi sahihi. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi ajak kita doa. Bila sampai kat kubur, kita baca doa tu. Kita bagi salam dan doa. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Assalamualaikum kepada penghuni rumah orang beriman. Diyar ni jamak kepada darun, rumah. Rumah orang beriman dan orang Islam. Wa inna insyaallahu lalahiqun. Kami akan ikut kamu lepas ni. As'alullahu lana walakum al-afiyah. Kami minta dekat Allah untuk kami dan untuk kamu agar afiat, tenang, rehat, damai. Doa tu Nabi ajar dan duduk dalam sahih Muslim. Bila kita lalu kat kubur, kita baca doa tu. Baca doa ataupun kita bagi salam lah. Assalamualaikum. Maknanya adakah perbuatan bagi salam dekat orang kubur tu bid'ah? Tidak, ada hadis Nabi ajar. Tapi ayat tu lagi panjang lah. Assalamualaikum ahlad diyarul minal mu'minin wal muslimat tu kan. Tapi kalau kita tak apa bagi salam sajalah. Mudah-mudahan dengan itu dapat menjadi solat isyak berjemaah, dapat menjadi amalan-amalan kita yang istiqamah. Ada setengah orang dia tak mampu buat. Tiap-tiap malam bangkit sembahyang tahajud semua tak mampu buat. Tapi kata ustaz, saya ni menjadi amalan saya dah. Saya lalu kubur, saya bagi salam. Saya lalu kubur, saya bagi salam, saya sedekah Fatihah. Buatlah. Ataupun saya lalu kubur ni saya baca Allah maghfir lahum warhamhum. Lalu bukan lama pun tuan-tuan, 1 saat kan? 2 saat. Lalu kubur dia kata Allah maghfir lahum warhamhum. Ya Allah ampun depa, rahmati mereka. Lalu kubur mana pun, penghuni kubur mungkin mendoakan kita. Selagi mana kita atas dunia, kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan kita mati esok, orang pun doa kat kita macam tu lah. Tuan-tuan bayangkan kalau semua orang melakukan amalan itu, lalu kubur baca Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan, ya Allah. Kalau 40 orang beriman doa lagu tu, selamat dalam kubur. Kita buat tuan-tuan, esok pergi lalu kubur Allah maghfir lahum warhamhum. Pendek kan? Ampunkan depa ya Allah. Tapi kalau nak ikut sunnah, hadis sahih Muslim tu lah. Assalamualaikum ya ahlad diyarul minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Ya, hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dalam sahih Imam Muslim. Itu lebih sunnah lah. Tapi nak doakan pun tak ada masalah sebab konteks dia adalah doa. Doa. Ampunkan depa ya Allah. Boleh. Selesailah perbincangan kita tentang kisah Nabi Allah Saleh dan kaumnya. Bulan depan kita masuk bab 15, perjalanan Nabi Muhammad SAW di lembah Al-Hijr dan pemukiman kaum Samud semasa perang Tabuk. Ni sikit pendek 3 muka surat kemudian masuk Nabi Ibrahim terus. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'ana wa la matma'una syaqiyyan la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.